Salam sejahtera. Nama saya Teja Chun merupakan Ketua Kumpulan 4. Nama saya Ang Yulo. Nama saya Heng Yuwen. Nama saya Tan Hao Tong. Nama saya Ren Xiong. Nama saya Kim Meng Fong. Nama saya Tan Jun Chuan. Hari ini kami akan membentangkan tentang tema kedatangan kuasa asing dan tajuknya ialah campur tangan dan penjajahan kuasa barat. Tanda pembelajaran ialah pelajar dapat menjelaskan perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka dan menjelaskan kepentingan sifat pewaspadaan dalam membuat keputusan dan objektif pembelajaran adalah untuk mempelajari tentang kesan perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Bab 2.1 Perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Pada awal abad ke-18, British melalui Syarikat Hindia Timur Inggris SHTI yang bertapak di India berusaha mendapatkan pertempatan baharu di alam Melayu berikutan perkembangan pesat perdagangan dengan China. Pulau Pinang yang terletak di utara Selat Melaka mempunyai keistimewaan untuk memenuhi keperluan British di alam Melayu. Kedudukan strategi Pulau Pinang memenuhi keperluan British. Kedudukan Pulau Pinang di pertengahan laluan perdagangan di antara timur dan barat dapat memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di alam Melayu. Pulau Pinang sesuai dijadikan sebagai pusat pengumpulan barang, pelabuhan, persinggahan dan pangkalan tentera. Pusat pengumpulan barang. British memerlukan barangan dari China, terutamanya teh yang mendapat pasaran baik di Eropah. Tetapi China tidak perlu barangan British. Sebaliknya mahukan emas, perak, biji timah dan rempah atau sebagai tukaran. British memerlukan pusat untuk mengumpulkan barangan tersebut yang boleh diperoleh di alam Melayu untuk ditukarkan dengan teh dari China. Pelabuhan persinggahan. British memerlukan pelabuhan persinggahan di laluan perdagangan antara India dan China untuk memudahkan penjelajahan ke rantau Asia Pasifik. Tempat membaiki kapal mendapat bekalan makanan dan minuman serta berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Pangkalan tentera. Pangkalan tentera laut British yang terletak di pantai barat India, yaitu di Bombay, dan suka mengawal pertempatan British di pantai timur laut, yaitu di Madras. British pun memerlukan pangkalan tentera yang lebih strategik untuk mempertahankan pertempatan di India daripada ancaman tentera Prancis dan menghadapi saingan Belanda di alam Melayu. Peta ini menunjukkan lawan perdagangan British dengan China pada awal abad ke-19. Soalan objektif 1. Mengapakah pelabuhan Pulau Pinang sesuai sebagai pelabuhan persinggahan? A. Keselamatan yang terjamin. B. Terlindung daripada tiupan angin monsun. C. Kawasan tanah tinggi. D. Terdapat berbagai barangan dagangan. Jawabannya adalah B. Terlindung daripada tiupan angin monsun. Soalan objektif 2. Antara yang berikut yang manakah bukan merupakan faktor perluasan kuasa British di Pulau Pinang? A. Pusat pengumpulan barang. B. Pelabuhan persinggahan. C. Pangkalan tentera. D. Tempat pelancongan. Jawabannya adalah D. Tempat pelancongan. Soalan struktur 1. Mengapakah British meluaskan kuasanya di Pulau Pinang? 2. Pada pendapat anda, apakah kesan baik setelah British meluaskan kuasa di Pulau Pinang? Jawaban struktur 1. British meluaskan kuasanya di Pulau Pinang kerana dapat dijadikan sebagai pusat pengumpulan barang. British boleh mengumpul barang daripada alam Melayu lalu tukar dengan negara China. Contohnya, teh dan rempah ratus. Selain itu, Pulau Pinang juga dapat dijadikan pelabuhan persinggahan. Hal ini memudahkan British membuat penjelajahan ke lautan Pasifik. Contoh kegunaan pelabuhan persinggahan ialah membaiki kapal
Jawapan struktur 2. Pada pendapat saya, British telah memajukan kegiatan perdagangan di pelabuhan. Hal ini kerana British telah membangunkan pelbagai infrastruktur seperti pusat pengumpulan barang. Oleh itu, telah menarik minat pedagang luar datang untuk berdagang. Kesimpulannya, peluang pekerjaan di Pulau Pinang menjadi banyak. Sekian, terima kasih.